بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال عليه الصلاة والسلام من ازداد علما لم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam ini sama-samalah kita merafakkan dan melafazkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan taufiknya kita dapat berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang memberi manfaat kepada kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita, masih lagi berada pada suratul Kahfi, iaitu ayat yang ke-66. Kita akan baca pada ayat yang ke-66 pada malam ini. Sambungan yang telah lepas minggu telah lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan tengok terjemahan dia. Allah Subhanahu wa taala mencerita tentang Nabi Musa alaihi salam, iaitu Nabi Musa alaihi salam apabila bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihi salam. Ayat yang ke-66, Nabi Musa berkata kepadanya, yakni kepada gurunya Nabi Khidir alaihi salam, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku mengikutimu
dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Dengan syaratnya, wahai Nabi Khidir, kamu dapat mengajar aku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Yang mana ilmu itu yang Allah Ta'ala ajar kepada kamu itu adalah ilmu yang menjadi petunjuk bagiku, kata Nabi Musa. Ayat yang ke-67, maka menjawab Nabi Khidir alaihi salam, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Seorang guru beritahu pada anak murid dia, macam mana, wahai Musa, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersabar bersamaku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam menyalahi ilmu syariat. Menyalahi ilmu syariat. Apa dia ilmu syariat? Ilmu syariat, kita tak boleh nak bunuh orang. Kita tak boleh nak merosakkan harta benda orang. Itu ilmu syariat. Tapi Nabi Khidir alaihi salam, ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada dia menyalahi ilmu syariat yang ada pada Nabi Musa. Jadi bila menyalahi itu, ia jadi ada pertembungan. Nabi Musa kata tak boleh, ilmu syariat kata tidak boleh. Tapi Nabi Khidir alaihi salam kata boleh. Itu dia. Jadi pertembungan berlaku. Apa yang Nabi Musa kata tidak boleh, Nabi Khidir kata boleh. Sudah. Nak cari tok guru macam ni? Tak? Tuan-tuan. Ini satu ujian, cabaran yang sangat besar pada Nabi Musa alaihi salam. Maka kata lagi Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Macam mana kamu nak bersabar sedangkan perkara tadi kamu tidak mengetahuinya secara meliputi. Meliputi di sini secara keseluruhan, secara tafsil, secara tafsil. Meliputilah, maknanya perkara yang akan datang kamu tahu, perkara yang telah lepas kamu tahu, bahawa kamu akan dapat ilmu ataupun mengikuti bersama-sama dengan aku. Ayat yang ke-69, Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang-orang yang bersabar. Engkau akan dapati aku insya-Allah orang-orang yang sabar. yakni sabar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Kata janji Nabi Musa. Janji Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan aku tidak akan sekali-kali membantah sebarang perintahmu. Ni janji ini tuan-tuan. Janji ini dia boleh berjanji apabila tidak menyalahi apa yang kita tahu. Apabila perkara tadi menyalahi dengan ilmu syariat, maka janji itu akan jadi batal, terbatal janji tadi akan jadi rusak. Akan jadi rusak. Sebab apa jadi rusak? Sebab Nabi Khidir alaihi salam ilmunya menyalahi ilmu syariat. Ilmu syariat ni maksudnya ilmu yang zahir, ilmu yang zahir. Itu dia, ilmu syariat zahir ini menyalahi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ayat yang ke-70 menjawab, ia menjawab, yakni Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi salam menjawab daripada apa yang dijanjikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Mana ini jawabnya Nabi Khidir alaihi salam, jawab terhadap perkataan Nabi Musa yang dia mengatakan aku tidak akan membantah sebarang perintah daripadamu. Maka ini jawapan dia, sekiranya engkau mengikutku,
maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tuan-tuan cerita Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa. Kita dapat mengambil pengajaran macam mana? Nabi Musa ni dia tidak akan tahu selagi mana Nabi Khidir tidak akan bagi tahu perkara yang sebenar pada dia. Dia tidak akan tahu. Macam kita tidak akan tahu kalau orang tersebut tak bagi tahu perkara yang sebenar pada kita. Saya nulis satu contoh. Hala. Macam orang zikir, tuan-tuan. Orang zikir ni, zikir pada Allah. Ada kalanya dia zikir hati, ada kalanya dia zikir mulut, lafaz melalui lidah dia. Ada kalanya dia hubungkan zikir hati dengan lidah. Hubungkan sekali. Macam mana hati separuh, lidah separuh. Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu orang tu zikir hati separuh, lidah separuh? Kena bertanya dia. Kena bertanya orang zikir. Kalau kita tak tanya dia, maka kita tidak akan tahu perkara yang sebenar. Contohlah, kita pergi dengar orang zikir. Hu. Ni bukan perkara sebenar. Tengok dalam hadis, tuan-tuan, tak jumpa hu. Rupanya bila kita pergi tanya orang zikir hu ni, dia kata, saya sebut nama Allah. Tapi oleh kerana saya sebut Allah tu dalam hati, maka saya zahirkan hu tu melalui lidah saya. Maka jadi Allah sini hu keluar ikut lidah. Bila kita tahu? Bila bertanya kepada dia. Kalau kita tak tanya, kita akan fitnah dia. Mana ada zikir hu? Cari dalam hadis, dalam Quran pun tak ada zikir hu. Sebab apa? Kita hukum, beri keputusan, beri hukuman sebelum bertanya orang. Ini bahaya, tuan-tuan. Yang jadi akhir zaman ni begitu. Kita tengok orang, kita hukum. Sedangkan mungkin banyak benda yang tersembunyi daripada amalan dia. Yang tersembunyi daripada pengetahuan kita. Itu dia. Jadi benda perkara yang seumpama ini mesti kita perlu jaga. Mesti kita perlu jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-71, lalu berjalanlah keduanya. Berjalanlah keduanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan. Sehingga apabila mereka naik perahu, naik kepada satu perahu, ia membocorkannya, Nabi Khidir alaihi salam membocorkannya perahu tadi. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya perahu, sedangkan akibat perbuatanmu itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Maknanya sedang dia naik perahu tu, dia buat bocor, tuan-tuan. Dalam perjalanan dia buat bocor perahu menyebabkan penumpang tenggelam. Ada sebahagiannya tenggelam. Adakah betul perbuatan kamu ni? Begitu. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Tuan-tuan, kata Nabi Musa kepada tok guru dia, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar ni macam mana? Satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar. Tak berdosa macam mana, tuan-tuan? Kita bocorkan perahu orang yang tidak bersalah. Satu riwayat mengatakan perahu tadi kepunyaan orang miskin, bukan orang kaya pun. Lagi berdosa tau. Kita bocorkan perahu orang kaya punya pun tak boleh dalam Islam. Pergi bocorkan perahu orang miskin, berdosa lagi. Banyak dosa. Maka ini satu perkara yang besar, dosa, kesalahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita kena faham. Sebab itu dalam pengajian ni saya nak bawa satu aliran yang kepada tuan-tuan, yang mana aliran atas dunia ni banyak, tuan-tuan. Aliran yang sesat banyak sekali. Yang tidak sesat tu kurang. Macam mana yang sesat? Aliran Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah banyak, fahaman Khawarij banyak. Sebab itu kita belajar sini, kita nak belajar ni macam mana kita nak faham fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Sunnah
wal jamaah. Di antaranya, di antaranya, kalau kita lihatlah Ahlus Sunnah punya lah. Ahlus Sunnah ni, dia faham Al-Quran tak sama dengan orang Khawarij faham. Mana dalil dia? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dulu kita tak faham baca ayat ni. Allah Ta'ala beritahu apa? Betapa ramai manusia yang sesat dengan Quran dan betapa ramai manusia yang dapat petunjuk dengan Quran. Kita pun tak faham. Siapa dia yang dapat sesat dengan Quran? Siapa dia yang dapat sesat? Dia baca Quran tapi dia sesat dengan Quran. Kemudian Allah sendiri yang beritahu, bukan orang lain. Sekarang ni tuan-tuan, yang sesat dengan Quran, dengan hadis ni siapa dia? Wahabi. Itu dia. Orang Wahabi sesat dia dengan Quran, dengan hadis. Al-Quran datang kepada kita nak dapat petunjuk, tapi kita dapat kesesatan. Sebab apa? Tidak ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ikut perjalanan. Maka kita akan faham Quran mengikut nafsu kita. Kita faham Quran mengikut kehendak kita. Saya nak bagi satu contoh. Saya nak bagi satu contoh orang faham mengikut kehendak dia, Quran. Tuan-tuan, dalam satu ayat Allah Ta'ala beritahu, dalam satu suratul A'raf, Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu taat dan kamu patuh kepada kebanyakan orang ramai. Yang ni kebanyakan orang. Siapa dia kebanyakan orang? Itu nanti kita sebut kejap lagi. Siapa dia kebanyakan ramai, orang yang ramai itu? Siapa dia? Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Jika kamu taat dan kamu ikut kebanyakan manusia yang ramai itu, satu masa nanti mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Tuan-tuan, orang Wahabi baca ayat ni, ia tuju kepada orang Ahlus Sunnah yang tidak mengikuti Wahabi, yang tidak sokong Wahabi. Macam mana? Yang ramai tuan-tuan sekarang ni orang tak jadi Wahabi, tu ramai. Orang tidak suka dengan Wahabi, yang ni ramai. Jadi jangan ikut orang tak suka Wahabi ni, kerana kelak dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Tuan-tuan, sedangkan ayat Al-Quran ini turun kepada orang kafir. Allah Ta'ala nak cerita pada orang kafir. Macam mana? Allah Ta'ala kata, jika kamu taat kepada kebanyakan orang. Kebanyakan orang adalah orang kafir. Orang yang tidak beriman dengan Allah. Bukan orang Islam. Maka kamu akan sesat daripada jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu. Siapa dia mereka? Mereka orang kafir. Tapi kita pergi baca ayat ni kepada orang tak menyokong kita. Kebetulan orang yang tak menyokong kita pun orang Islam. Salah. Baik itu tuan-tuan, bahaya. Di antara tuan-tuan, ciri-ciri Wahabi ni, dia guna ayat orang kafir, baca, dituju kepada orang beriman. Ayat tu turun pada Abu Jahal contohnya. Tuju kepada orang masjid, ahli-ahli masjid. Tuan-tuan, bila begitu, maka dia jadi rusak agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian, dalam Islam ini, tuan-tuan, mesti kita kena mempertahankan akidah yang sebenar. Mesti mempertahankan pahaman jalanan yang sebenar. Ada orang kata apa? Ada orang kata kita kena terima pahaman orang lain. Kita kena berlapang dada dengan apa yang mereka faham tu tak sama dengan kita. Dikatakan khilaf lah. Tuan-tuan, dalam masalah Ahlus Sunnah ni, siapa yang faham lari daripada Ahlus Sunnah, benda perkara ini tidak dinamakan khilaf. Tak boleh pakai khilaf. Contohlah, tuan-tuan berada dalam kesesatan. Mana boleh kata khilaf? Contohnya, tak apa ustaz, ia tak semayang. Khilaf, ia belajar khilaf dia. Khilaf ulama. Siapa tak semayang kawan ni? Khilaf ulama tak semayang, tak kena. Tuan-tuan, khilaf ni dia mesti berada dalam lingkungan sokongan aliran Ahlus Sunnah. Mesti di bawah sokongan perjalanan aliran Ahlus Sunnah, mesti.
Kalau di luar sokongan, di luar persetujuan, maka itu bukan orang panggil khilaf dah. Orang panggil kesesatan. Bukan khilaf. Tapi oleh orang kita ni tak faham. Dia kata ni benda khilaf. Bukan khilaf dah tuan-tuan. Benda sesat ni tak panggil khilaf dah. Jangan silap faham. Itu dia. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-71. Itu dia. Macam mana Allah Ta'ala cerita tadi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam tegur kepada Nabi Khidir alaihissalam, iaitu apabila Nabi Khidir membocorkan perahu penumpang yang ada pada ketika itu. Baik. Ayat yang ke-72, ia menjawab, iaitu Nabi Khidir menjawab daripada teguran Nabi Musa alaihissalam. Bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Kan tadi saya beritahu kan, kamu tak akan dapat bersabar sama saya. Sekarang ini betul dah. Kamu tak bersabar tak? Tegur dah, tengok bunyi dah. Dah lawan Tok Guru dah. Sebab apa? Tidak bersabar apabila kamu bersama-sama dengan aku. Tuan-tuan. Baik itu ilmu Allah ni, tuan-tuan, ilmu Allah ni luah sangat. Betul lah kalau kita kata ilmu Allah ni luah. Apabila dia beri kepada seseorang, kadang-kadang Allah tak beri kepada seseorang yang lain. Tak sama macam Nabi Khidir, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir satu ilmu yang tidak diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ilmu tadi. Maka tuan-tuan, menyebabkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni masing-masing ada pendirian masing-masing, sehingga berpecah, seolah-olah berpecah di antara keduanya. Sedangkan Nabi Khidir ada ilmu Allah, Nabi Musa adalah ilmu Allah juga yang ajar pada Nabi Musa. Tapi ilmu Allah tadi tidak sama di segi pengajaran dia. Tak sama Tuhan bagi. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, tuan-tuan, Ahlus-Sunnah punya, Ahlus-Sunnah wal Jamaah ni hebat, tuan-tuan. Satu ayat dalam Quran kita baca, kita tak nampak pun. Kadang-kadang dalam ayat tu, zahir ayat menceritakan tentang perkara tadi. Tapi Ahlus-Sunnah dia faham ayat ini menceritakan tentang perkara tersebut. Saya nak beri satu contoh. Ayat ni ilmu Allah beri pada orang. Di antaranya ulama Ahlus-Sunnah kata apa dia? Ulama Ahlus-Sunnah kata kullu syai'in halikun illa wajhah. Berdasar pada ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Berdasar pada ayat ini, ulama Ahlus-Sunnah kata apa? Ini menunjukkan dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Ayat ini, tuan-tuan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat ini menyokong dan berdalil di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Sedangkan tuan-tuan, dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, tak sebut pun baqa dalam. Ni saya nak sebut kata. Saya nak bagi tahu yang tu. Ayatnya dalam ayat tu tak sebut pun baqa. Tapi ulama Ahlus-Sunnah faham daripada ayat tadi menyokong bahawasanya Allah bersifat dengan sifat baqa. Macam mana tuan-tuan? Ni saya nak beri pencerahan sikit. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh menyesat Ahlus-Sunnah. Ada orang ni dia menyesat Ahlus-Sunnah. Begini, sebab apa? Tengok pada zahir ayat, tidak ada pun ayat yang menunjukkan kekalnya Allah pada zahir ayat. Tetapi pada makna ayat menunjukkan Allah kekal. Tuan-tuan, baqa ni bersifat, Allah Ta'ala bersifat kekal. Tuan-tuan. Okey. Saya nak buat pecahan sikit. Nak bagi tuan-tuan nampak perjalanan Ahlus-Sunnah. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu binasa. Illa wajhah, kecuali Allah yang tidak binasa. Tuan-tuan, bila sebut Allah tidak binasa, ulama Ahlus-Sunnah faham apa? Ini bermakna Allah bersifat baqa. Tuan-tuan, apa makna baqa? Allah tidak akan binasa sama sekali. Kekalnya Allah dengan makna apa? Bila sebut kekal Allah dengan makna Allah Ta'ala tidak menerima binasa.
Cuba tengok ulama Ahlussunnah faham. Maka daripada Tuhan tidak binasa inilah layak kita ambil ayat ni menyokong Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Tapi orang Wahabi yang nak orang Wahabi dia nak betul-betul sebut ayat waya beqa dalam tu. Baru waya beqa ke baqa ke, ayat tu mesti ada ayat baqa dalam. Kalau tak ada baqa, jangan kata ni ayat menyokong dalil bagi Allah Ta'ala bersifat baqa. Ayat nak begitu. Tuan-tuan, kalau begitu budak-budak. Macam ayah cakap dengan anak. Kalau ayah cakap bahasa tinggi sikit, tak faham lalu. Macam mana? Ayah guna bahasa tinggi sikit. Dak ayah balik apa? Budak dok cerdik ni faham apa? Ayah dak bagi kita balik. Dak balik sungguh. Ayah dia nak perasan pada dia bahasanya janganlah lambat sangat balik tu. Gitu. Nak suruh balik awal. Tapi budak ni pergi faham apa? Ayah kata jangan balik. Tak balik. Masya Allah. Jangan jadi budak-budak tuan-tuan. Orang tua ni dia cakap sikit-sikit je. Tak? Orang tua. Tuan-tuan ni kita kena faham. Perjalanan Ahlussunnah ni dia faham makna ayat. Tetapi tuan-tuan, orang-orang tertentu yang ada di akhir zaman ni ambil faham lafaz ayat. Kalau lafaz ayat begitu, faham seperti mana yang terdapat pada lafaz. Ini terpesong tuan-tuan. Terpesong ia jadi bahaya untuk kita nak memahami agama. Baik. Ayat yang ke-73. Nabi Musa berkata lagi pada Nabi Khidir, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu. Aku lupa dah tentang syarat-syarat perjanjianmu sebelum daripada ni, aku lupa dah. Janganlah marah kata. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam perkara-perkara menuntut ilmu. Dalam perkaraku di atas menuntut ilmu. Jangan engkau beri sebarang kesukaran, kesusahan di dalam perkara, di dalam urusan aku menuntut ilmu kepadamu. Maksudnya di dalam urusan menuntut ilmu ni jangan engkau menyusahkan aku. Macam mana? Bila menyusah tuan-tuan, menyebabkan Nabi Musa tidak dapat lagi berguru Nabi Khidir alaihissalam. Tak dapat lagi jadi anak murid. Maka Nabi Musa minta keringanan. Minta ringan macam mana? Jangan Nabi Khidir ni memberati sangat kepada aku di dalam perkara-perkara menuntut ilmu. Tuan-tuan, sebab itu dalam pengajian ni kita tengok tak, pengajian yang tinggi-tinggi ni kadang-kadang tidak diajar oleh kebanyakan manusia. Macam Nabi Musa kan. Nabi Musa dia belajar Nabi Khidir, dia buat pengajian yang ramai bukan. Dia bukan pengajian di satu majlis yang ramai, tak ada. Dia pengajian dia ni orang panggil seorang guru, seorang murid. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada juga. Kalau kita nak belajar benda-benda yang sukar dalam agama, biasanya masalah fardu kifayah. Masalah fardu kifayah ni benda-benda yang payah. Maka kita kena jumpa guru tu secara direct. Tak boleh kita nak ajar terdepan orang ramai ni, tak boleh. Jadi kadang-kadang timbul fitnah, kata orang. Timbul fitnah. Tapi kalau fardu ain tak apa. Fardu ain ya memang suruh diajar di hadapan orang ramai. Masalah fardu kifayah, masalah ilmu yang bukan fardu kifayah. Contohnya, kita ajar ilmu yang susah di hadapan orang ramai, ada kalanya tidak menjadi satu kebaikan. Sebab apa? Sebab kefahaman orang tidak capai apa yang kita sampaikan. Kefahaman orang tidak boleh faham apa yang kita beritahu tu. Di situ tuan-tuan, para ulama kata ada kalanya menjadi sunnah. Kita nak belajar satu ilmu, bukan selain daripada ilmu fardu ain, mesti kita belajar dengan guru tertentu. Maknanya kita pergi jumpa dengan guru secara direct. Ini cara yang betul lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-74. Kemudian keduanya berjalan lagi. Lepas tu bila dia minta izin tuan-tuan,
Dia minta izin. Dia minta izin macam mana? Supaya Nabi Khidir jangan marah ke dia. Maka Nabi Khidir tak apalah, beri maaf ke dia. Macam mana? Bila beri maaf, boleh berjalan lagi. Mari kita berjalan lagi. Berjalan lagi tuan-tuan. Sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda. Mereka berdua ni bertemu dengan seorang pemuda. Lalu ia pun membunuhnya pemuda. Iaitu Nabi Khidir AS membunuhnya seorang pemuda tadi. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa? Membunuh orang yang bersih, yang tidak berdosa. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Tuan-tuan, kita nak beza mungkar dengan fahsyat. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seorang daripada fahsyat dan munkar. Ada kata apa? Fahsyat, dosa, buat dosa besar, fahsyat. Munkar, dosa besar juga. Yalah, satu sudut kita boleh terima. Tapi perkara tadi agak mengelirukan sedikit. Sebab apa? Dua-dua tu cerita atas dosa besar belaka. Jadi boleh jadi kita tak dapat beza dosa besar tu melalui mana. Sebab apa? Dosa kita ada dua, tuan-tuan. Ni Ahlussunnah. Dosa ada dua jenis kita buat. Dosa besar belaka, dosa besar ke dosa kecil, dua jenis. Dua tempat dapat menghasilkan dosa besar. Dua tempat. Tempat yang pertama, tuan-tuan, dosa melalui anggota zahir. Kita mencuri, kita upak orang anggota zahir dengan mulut. Kemudian ia jadi dosa besar lah, tapi menggunakan anggota zahir. Satu lagi menggunakan anggota batin, anggota hati. Hati pun ada kalanya kita jadi dosa besar dengan orang. Sebab apa? Kita sangka buruk dengan orang. Contohlah, kita lepas semayang, kita nampak orang tu tak semayang. Dalam hati, budak ni tak semayang. Sedangkan mungkin dia buat jamuk. Dia buat jamuk kosong dah. Memang duduk situ, kita cepat-cepat nak main semayang. Tiba-tiba nampak orang ada atas tangga. Budak ni tak semayang. Mari masjid pun tak semayang. Dalam hati kita telah melakukan dosa besar terhadap saudara kita. Macam mana? Sedangkan saudara kita sudah buat jamuk kosong. Sudah. Hati kita berdosa dengan saudara. Macam mana? Kita fitnah dia, dia tak semayang. Tu dia. Kadang-kadang tak fitnah orang. Cuma dia mari dalam perasaan hati ni, yang paling baik sekali saya. Dalam kampung ni, tuan-tuan, dalam kampung ni, saya paling baik sekali. Orang panggil, orang Melayu atau apa dia? Perasaan tak? Ada sifat perasaan. Tuan-tuan, dalam agama orang panggil perasaan begitu tu, orang panggil ujub. Saya paling baik, saya paling banyak, saya paling bagus. Tu orang panggil dalam syarak panggil apa? Penyakit ujub. Kalau mari begitu perasaan, saya paling banyak, saya paling elok. Tak kira, seumpama tu lah. Duk bilang kebaikan dia. Orang duk bilang kebaikan tu, itu ada perasaan ujub. Dosa besar pada syarak. Tapi dia tak kata ke orang. Dia duk senyap. Dia duk senyap dalam masjid. Tapi hati dia duk mari. Mari perasaan tadi. Sedang berdosa, tuan-tuan. Dia sedang buat dosa hati dia. Jadi, ahli sunnah ambil daripada ni. Ambil daripada ayat Al-Quran. Macam mana? Kalau kita tengok tak? Inna salata tanha 'anil fahsya. Tuan-tuan, fahsya ni ulama kata dosa besar yang kita buat melalui anggota hati. Fahsya dosa besar juga, tapi dibuat oleh anggota hati kita. Fahsya, kenapa? Tak sebut lagi dosa besar yang dibuat, yang dilakukan oleh anggota zahir. Tak sebut lagi. Wal munkar. Maka munkar itu dosa besar dengan menggunakan anggota zahir. Bunuh orang, pukul orang, mengupak orang, keji orang. Itu munkar menggunakan anggota zahir. We faham masalah. Jadi dalam Islam, larang kita buat dosa dalam hati pun tak boleh. Larang juga dosa dengan anggota zahir pun tak boleh. Sebab itu dalam ayat ni, dia kata tak? Nabi Musa kata kepada Nabi Khidir, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan mungkar. Sebab apa tu mungkar? Sebab dia bunuh budak dengan anggota zahir dia. Anggota tangan bunuh.
Kau bunuh orang dengan hati. Tak ada orang bunuh orang dengan hati. Pergi duduk senyap situ. Saya bunuh dah awak. Bila awak bunuh saya bunuh dengan hati. Tak pakat. Bunuh dengan hati salah. Bunuh mesti anggota zahir. Sebab itu dalam ayat ni guna nukra. Nukra tu daripada mungkar. Ayat dia. Mana nukra tu fahamnya perbuatan yang mungkar. Sebab itu Nabi Musa dia tak kata tok guru dia Nabi Khidir buat benda fahsya. Patutnya Nabi Musa cakap itu, wahai Nabi Khidir, kamu telah buat fahsya. Oh, fahsya tak boleh bunuh orang. Tak boleh bunuh dengan fahsya. Kerana fahsya dosa besar dengan anggota hati. Tak kena. Ni Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tuan-tuan dia jaga benda-benda macam ni. Jangan kita silap faham. Jangan jadi orang bukan Ahlus Sunnah. Orang bukan Ahlus Sunnah apa? Fahsyak dosa besar, munkar dosa besar. Itu bukan Ahlus Sunnah kalau faham itu. Tuan-tuan, ramai mana orang mengkafirkan orang tak semayang? Bahaya tuan-tuan. Ramai mana orang mengkafirkan orang tak semayang? Di sisi ulama Ahlus Sunnah, orang tak semayang, kita tak boleh mengkafirkan dia. Mana boleh? Tak boleh. Ada orang yang bagi tahu pada saya tak? Saya tanya dia, awak mengkafirkan orang? Dia bagi tahu apa? Dia kata bila saya mengkafirkan orang, saya tak kafirkan orang. Cuma saya kata, saya baca hadis Nabi, Nabi kata orang yang tak semayang tak ada agama bagi dia. Saya kata tak ada agama. Saya tak kata kafir. Ulama Ahlussunnah kata apa? Bila kamu kata tak ada agama, maknanya, ya main makna lah. Maknanya kamu telah mengkafirkan orang, menghukum orang kafir. Faham? Walaupun saya tak kata dia kafir. Saya kata dia tak ada agama. Dia tak semayang, tak ada agama. Ulama Ahlussunnah kata apa? Maknanya kafir daripada tak ada agama. Sama kok? Saya tak kata dia bodoh ustaz. Saya kata dia tak cerdik. Kurang cerdik, tidak cerdik. Tu ya saya kata. Saya tak kata dia bodoh. Ulama Ahlussunnah kata maknanya daripada tidak cerdik itu bodoh. Faham masalah? Ini Ahlussunnah. Sebab itu tuan-tuan, orang Wahabi ni dia cakap benda lain, kita faham lain. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia tak faham apa dia bercakap. Dia tak faham. Bila kita cakap ini, dia kata kita tak pernah bercakap begitu. Betul. Tapi Ahlussunnah faham. Daripada percakapan kamu begini, kita faham begini ya. Macam ni lah. Kamu tidak beriman. Kamu tidak beriman ni. Tak beriman. Ahlussunnah faham apa? Kafir. Tidak beriman kafir. Jangan silap faham. Jangan kata tidak beriman lain, kafir lain. Jangan. Benda sama. Benda sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik itu, kita jangan mengkafirkan orang tak semayang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa saya kata itu? Sebab kalau kita mengkafirkan orang tak semayang, keluarga kita ramai tak semayang. Kafir lah keluarga kita. Tapi ada orang yang tahu pada saya, dia kata apa? Dia kata ustaz, contohlah dia jadi kafir, dia tinggal semayang. Sebab Nabi bagi tahu. Betul lah Nabi, hadis tu hadis Nabi. Tapi ulama Ahlussunnah faham lain. Faham tu mengikut para sahabat faham lah. Okey baik. Contohlah, tuan-tuan tinggal semayang, tuan-tuan sokong kata jadi kafir. Lepas tu tinggal semayang jadi kafir. Lepas tu nak jadi Islam balik macam mana? Ada orang bagi tahu pada saya kena qada semayang. Qada semayang dia jadi Islam balik. Tak jadi Islam tuan-tuan. Kerana syarat sah semayang dia kena masuk Islam dulu. Kalau dia semayang juga dalam kafir tadi, maka dia semayang dia tidak sah. Sebab apa? Kan tadi tinggal semayang kafir, dia qada semayang. Qada dia dalam keadaan kafir. Dia bukan Islam. Nak masuk Islam bukan dengan semayang. Jangan silap faham. Nak masuk Islam dengan kena mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap di hadapan siapa? Di hadapan qadi ataupun imam masjid ataupun orang-orang tertentu yang bertanggungjawab dalam agama. Mengucap semula, lepas tu baru boleh qada semayang. Lepas tu kita buat tak benda tu? Tak buat. Tak buat, macam mana kita nak mengkafirkan orang? Maknanya salah lah fahaman tu nak kaburnya. Salah lah fahaman tu. Jangan silap faham. Baik itu tuan-tuan, orang tinggal semayang ni, di sisi ulama Ahlussunnah macam mana? Dia boleh jadi kafir tak? Boleh jadi kafir dengan syarat dia mengatakan saya tidak wajib semayang.
Dia tinggal semayang, kemudian orang tanya, apa mang mu tak semayang? Saya tak wajib semayang. Tu dia. Dia menafi kewajipan. Maka bila dia bercakap dengan mulut dia menafi kewajipan semayang, baru jadi kafir. Tapi kalau dia cakap benda lain, dia cakap atas saya, alasan ni, alasan sebab dia tak mau semayang. Tapi alasan tu dia tak meringankan agama. Cuma dia alasan kerja dia. Dia tak kata Allah halal pada dia, Allah tidak wajib ke atas dia, tak kata. Maka selagi mana dia ada alasan lain, selagi itu dikira orang ni berdosa besar, tak ada kafir. Tuan-tuan ni kena faham. Baik itu tuan-tuan, dalam ilmu agama ni kita nak faham banyak. Tiap-tiap perintah Allah keluar pada tiga jenis perintah Allah. Tiap-tiap perintah Allah tiga perkara keluar. Yang pertama perintah wajib, yang kedua perintah sunat, yang ketiga perintah harus. Ni dalam Ahlus-Sunnah punya faham. Tapi orang Wahabi faham apa? Tiap-tiap perintah wajib aja. Tu dia, tu bahaya. Larangan tuan-tuan terbahagi pada dua. Ada kalanya larangan haram, ada kalanya larangan makruh. Dua larangan. Macam kita dengarlah ketebah. Nabi SAW melarang memotong kuku bagi orang yang berkorban, yang ingin berkorban pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah Rasulullah melarang memotong kuku bagi orang-orang yang ingin berkorban. Contohlah, bagi orang yang hendak berkorban dilarang memotong kuku. Larang di situ dalam mazhab Syafi'i larang lil karahah, makruh, bukan larang yang haram. Maka ulama bahagi pula. Tuan-tuan ni Ahlus-Sunnah, tapi orang-orang tertentu faham apa? Tiap-tiap larangan mesti haram saja. Makruh tak ada. Bila makruh tak ada tuan-tuan, ia jadi bukan perjalanan Ahlus-Sunnah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan tuan-tuan daripada pahaman-pahaman yang seleweng atau terpesong daripada ajaran yang sebenar. Dan semoga Allah Ta'ala beri pada kita ilmu yang beri manfaat pada kita dunia dan akhirat, dan bimbing kita daripada jalan yang sebenar, dijauhkan kita daripada jalan yang salah. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan pada saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.